Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan untuk menyempurnakan solat tu. Sebelum ni kesempurnaan, apa yang dimaksudkan dengan sempurna menjaga waktu, kesempurnaan menghadap kiblat dan sebagainya itu lepas. Jadi huraian kita malam ni sambungannya ada pun niat, maka kesempurnaan itu yakni kesempurnaan niat terbahagi kepada 3 perkara. Bahawa engkau musalli. Engkau makna engkau musalli, yakni orang yang solat. Ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Itu yang pertama. Kau kena tahu apa solat yang kau nak buat, apa solat yang kau nak kerjakan. Adakah solat fardu ataupun solat sunat? Kalau fardu apa? Kalau sunat apa? Dan keduanya, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu. Ini jaga baik. Jaga baik. Maksud antara hadapan Tuhanmu ini bukan bermaksud hadapan makan. Makna bukan tempat maksudnya. Ini orang panggil berhadapan. Ini kita ni saling berhadap ni. Ini berhadap tempat. Ada pun yang dimaksudkan di sini bahawasanya setiap kali kita solat, hendaklah di dalam hati kita mengetahui, menyedari, meyakini sesungguhnya kita sedang berada di hadapan Tuhan. Apa maksudnya ni? Berhadapan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan ilmu Allah, berhadapan dengan rahmat Allah, berhadapan dengan pertolongan Allah, berhadapan dengan kasih sayang Allah. Bukan maksud berdepan begini, kerana maha suci Allah daripada bertempat, berpihak. Jangan kita solat sambil solat dalam hati kita mengiktikadkan Allah Ta'ala berada di pihak hadapan sana. Maka rosaklah akidah. Rosaklah akidah. Sebab tu kita kena ngaji tauhid. Solat tauhid kena belajar juga. Bukan maksud berdepan ni bertentangan tempat, ruang, bukan maha suci Allah. Kenapa tak boleh kata begitu? Kalau kata begitu membawa kepada Tuhan itu serupa dengan yang lain. Kita dah belajar dah tauhid kan? Dah belajar dah akidah maha suci Allah daripada bertempat, kerana dia bukan berjirim, dia bukan berjisim. Yang bertempat, berpihak, duduk di dalam ruang, duduk di luar ruang itu adalah sesuatu yang berjirim, yang berjisim. Allah Ta'ala tidak berjirim, Allah Ta'ala tidak berjisim. Maka tidak ada kena-mengena, tidak ada hubung kait Allah dengan masa ataupun tempat. Itu akidah kita ahli sunnah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi barang siapa yang mengiktikadkan Allah Ta'ala itu bertempat, berpihak, maka mereka bukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Di sisi akidah kita, sama ada yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah, sebut dalam khutbah Jumaat dah. Kita di sini berakidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut tarik, mengikut madhab Abdul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Ada tak sebut dalam khutbah Jumaat? Ada sebut? Sini tak ada. Itulah dia. Jadi kedua-dua ni i'tikad kita. Kedua-dua tu i'tikad kita ahli sunnah. Kedua-dua ini menolak bahawasanya Allah Ta'ala itu bertempat, berpihak. Baik, itu di antara perkara yang mesti ada dalam hati kita sewaktu kita mendirikan solat.
Hendaklah hati kita yakin sesungguhnya kita sedang ataupun sentiasa berada di hadapan ilmu pengetahuan Allah. Maksudnya sentiasa kita ni tidak boleh terlepas, tak boleh lari daripada pengetahuan Allah. Untuk berdepan dengan ilmu Allah Ta'ala sentiasa. Zahir kita, batin kita sentiasa di dalam ilmu pengetahuan Allah. Apa yang kita pakai, pakaian yang halal ataupun haram contohnya, bacaan kita betul ataupun tidak, tumakninah ada tidak, rukun qaulinya betul ke tidak, tu zahir diperhatikan oleh Allah, diketahui oleh Allah. Demikian juga akhlak kita, hati kita di dalam solat pun diketahui oleh Allah, sama ada di dalam hati kita sewaktu solat itu membawa niat yang ikhlas, ataupun ada di dalam hati kita niat yang tidak ikhlas dalam mendirikan solat, ataupun di dalam hati kita sewaktu solat itu ada sifat-sifat yang haram, maka wajiblah kita buang. Jangan dibawa sifat-sifat yang haram itu di dalam sembahyang. Wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan mengenal apa sifat yang wajib ada dalam hati, supaya sifat-sifat tu mesti kasih. Jangan kacau nenek nak ngaji, main kat luar minta maaf dan nenek budak-budak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi wajiblah kita mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib ada dalam hati. Apa sifat yang wajib dalam hati? Kelakuan yang wajib dalam hati ada berapa banyak? Mesti kita laki-laki dan perempuan kena tahu satu persatu. Contohnya ikhlas. Ikhlas tu wajib. Maka wajib kita mengenal, mengetahui, memahami apa itu ikhlas. Sabar, redha, tawaduk, merendah diri, bersangka baik, ini semua di antara sifat-sifat yang wajib ada dalam hati. Kalau tidak ada, hukumnya haram. Dan apa pula sifat-sifat yang haram ada dalam hati kita? Dengki, sangka buruk, takabur, riya, sum'ah, hubbud dunya, dan sebagainya, banyak lagi. Jadi nak tahu apa sifat yang haram ada dalam hati ni, ngaji ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf dia akan terangkan supaya kita mengenali, memahami apa sifat-sifat yang haram tadi, supaya kita boleh buang. Sebab bila ada dalam hati, hukumnya haram. Haram hati kita bersifat dengan sifat itu, khususnya dalam solat. Khususnya dalam solat, jangan ada sifat yang haram dalam hati kita, khususnya dalam solat. Kerana pengetahuan Allah Ta'ala itu tembus sampai ke dalam hati. Bagaimana kelakuan hati kita sewaktu solat? Adakah dalam hati kita masih ada dendam dengan hamba-hamba Allah yang lain? Adakah kita membawa dendam itu dalam solat? Adakah kita membawa sangkaan-sangkaan yang jahat sesama saudara kita dalam solat? Adakah sifat sombong dalam hati kita sewaktu kita solat? Adakah kita membawa hati yang cintakan dunia dalam solat? Zahir nampak tingkah laku, adab, akhlak solatnya pada zahirnya nampak bagus, nampak baik, nampak cantik, rukun qaulinya, rukun fi'linya, pakaiannya, wanginya dan sebagainya, tetap kita dibenci oleh Allah. Tetap kita dibenci oleh Allah. Kenapa tetap dibenci oleh Allah walaupun solat? Kerana di dalam hati kita solat tadi membawa penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah. Lepas tu kena buang. Sebab tu kena buang. Solat ni nak mendidik kita menjadi hamba Allah yang bersih zahir dan batin, supaya terbawa di luar solat. Supaya keadaan kebersihan zahir batin tadi dibawa sehingga keluar sembahyang. Luar solat pun tak ada dah hasad, dengki, ujub, riak, tak pun tak ada dah.
Jadi solat ni sebenarnya selain daripada ibadat, ia merupakan pendidikan dan didik kita jadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik maksudnya, sesama hamba Allah. Jadi ini kena berhati betul-betul. Kalau tak sempurna solat kita ni, maknanya kita tak akan dapat manfaat daripada solat itu. Kita tak akan dapat kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan daripada sembahyang tadi. Kerana nak mendapatkan kelebihan tadi itu kena pastikan kelakuan zahir dan batin itu seiring. Kena usahalah, perbaiki macam tu lah. Usaha tak boleh cuba lagi, belajar lagi, fahamkan lagi, minta doa lagi. Sebab kita tak ada taufik milik Allah, minta kepada Allah supaya mengurniakan kita pertolongan, agar dapat kita menghiaskan zahir dan batin kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bukan asalkan solat bawa dengki, bawa dendam, mana malulah menghadap Tuhan bawa benda-benda kotor tu. Memang zahirnya nampak cantik, nampak hebat lah, tapi rupa-rupanya pada pandangan Allah masih tak baik lagi. Sebab solat ni nak dipersembahkan kepada Allah. Kan dulu awal kita ingat tak, dibuat perumpamaan solat ni ibaratnya seperti hadiah yang nak diberi kepada raja yang sangat besar darjatnya. Maka mestilah hadiah yang berkualiti. Zahirnya berkualiti, batinnya pun berkualiti. Kalau macam nak menghadiahkan buah-buahan pada raja tadi, jangan kulit dia cantik tapi isi dalamnya busuk. Nanti akan dapat kemurkaan raja. Nanti akan dimurkai oleh raja. Bagi raja durian, apa nama yang mahal sekali? Blackthorn. Blackthorn. Buka busuk berbulan. Memang kena penjara jawab. Kena penjara dia raja lah jawab. Jadi kena baik zahirnya, kena baik isi. Begitulah solat tadi. Zahirnya kena baik, kena sempurna, batinnya pun begitulah juga. Solat tu di antara syarat solat tadi tu nak suci daripada najis. Najis yang dapat dilihat dan najis yang tidak dapat dilihat. Iaitu najis hati. Kena buang-buang. Kena buang lah. Kalau tak buang dosa. Kalau tak buang haram. Kena buang. Kena kenal apa sifat yang haram, kena kenal. Ngaji tasawuf baru tahu ini haram, sifat macam ni haram, perasaan macam ni haram, perasaan macam ni haram. Tu kena ngaji tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf kena ngaji. Ini 3 fardu ain. Kat surau ni ada dah 3 ilmu ni. Jadi ambillah kesempatan belajar. Baik. Dan ia Allah melihat akan dikau. Makna kena yakin dalam hati kita sewaktu solat itu khususnya kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli salata muwaddi'i ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Bersolatlah, maknanya sembahyanglah, kata Nabi SAW. Orang yang selamat, sebagai solat orang yang selamat tinggal seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala. Jika engkau tiada melihat akan dia Allah, sesungguhnya ia Allah Ta'ala melihat akan engkau. Meskipun mata hati kita tidak dapat mengingat kepada Allah, meskipun mata hati kita tidak dapat memandang kepada Allah, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa gerun, rasa malu terhadap Allah, hendaklah kamu yakin bahawa sesungguhnya Allah tetap melihat akan keadaan, akan kelakuan kita. Tetap kita diketahui oleh Allah, kelakuan kita tetap diketahui oleh Allah, zahir dan batin. Bila sebut Allah melihat, itu kembali kepada sifat sama Allah, sifat basar lah.
sifat pelihat. Allah Ta'ala tu memiliki sifat pelihat. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala itu melihat segala sesuatu yang ada secara meliputi, dilihat oleh Allah. Jadi kita tak boleh nak sorokkan pada Allah. Andaikan ada benda-benda yang tak baik dalam hati kita, kita tak boleh nak sorokkan. Tidak ada rahsia di antara kita dengan Allah. Ada pun sesama makhluk, kita banyak simpan rahsia. Di antara kita dengan Allah tak ada rahsia. Semuanya nyata pada pengetahuan Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia tak berani nak simpan benda-benda itu. Sekecil apa pun penyakit hati, dia tak berani nak simpan sebab takut kemurkaan Allah. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, yang mengenal Allah dan takut kepada Allah, dia tak berani nak menyimpan walau sekecil apa pun penyakit yang dibenci oleh Allah. Kerana mereka bimbang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, khususnya di dalam sembahyang. Sebab tu mereka ni orang yang mengambil berat, menitik beratkan tentang kebersihan hati. Kita ni sifat hati kita ni penuh masalah, penuh penyakit ni. Hati kita banyak penyakit. Sifat-sifat yang Allah benci itu kita simpan dalam hati. Kita selesa, hati kita selesa, diri kita rasa selesa ada sifat-sifat tu dalam hati. Ada penyakit-penyakit tu tapi kita rasa selesa, tak ada rasa takut, tak ada rasa risau, tak ada rasa bimbang. Kalau Allah cabut nyawa kita, dalam keadaan hati kita masih lagi penuh dengan sifat-sifat yang dibenci. Dalam hati terjatuh benda-benda yang haram, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Kita simpan, kita buat perasam, buat jeruk, buat jeruk, dendam kita bertahun-tahun, dengki kita tak habis-habis, sangka buruk kita tak selesai-selesai. Na'udzubillah. Tapi zahirnya comel dah, kopiah, serban, jubah, semayang 5 waktu, sedekah sini, sedekah sana, wakaf sini, wakaf sana, pergi umrah tiap bulan, pergi haji tiap tahun. Tapi hatinya penuh dengan benda-benda tu lagi. Kalau yang perempuan kan dah tutup aurat dah, sempurna dah tutup auratnya, mengaji, rajin, baca Quran, kuliah sini, kuliah sana. Tapi hati, na'udzubillah, zahir comel dah. Tengok zahir tu kira ahli syurga lah. Tengok zahirnya kira ahli syurga, masuk syurga tanpa hisap lah ni kalau macam ni. Tapi rupa-rupanya hati, na'udzubillah min zalik, kotor, busuk, keji, lebih kotor lagi, lebih keji lagi, daripada longkang, daripada tempat najis, lagi kotor lagi hati kita, na'udzubillah min zalik. Jadi kita jangan berasa seronok, kena ada risau, ya Allah, hati aku ni bila nak bersih, hati aku ni bila nak bersih. Macam mana zahir? Kalau zahir ni kita tak senang kalau tengok ada kotor sikit-sikit, cepat-cepat kita cuci. Tapi hati kita kotor, kita buat tak peduli, kita biarkan. Biar senang aja, kita selesa je. Tapi kalau zahir ni, pantang kotor sikit basuh, pantang kotor sikit basuh. Padahal yang zahir ni pandangan makhluk sahaja. Tapi Allah memandang kepada kebersihan hati. Maknanya kita lebih mengutamakan pandangan makhluk lebih daripada pandangan Allah. Sebenarnya kena ambil berat dulu. Lebih-lebih lagi pandangan Allah lah tu yang utama. Usaha lagi. Memang syaitan nafsu memanglah suruh kita simpan benda-benda tu supaya kita beribadat bermati-matian pun tetap dibenci oleh Allah. Syaitan ni, iblis ni, kalau boleh dia nak suruh kita jadi kafir, kalau boleh.
Kalau boleh dia nak suruh kita ni semua ni jadi kafir. Tapi ada orang-orang yang mendapat pertolongan Allah, dia tak akan terhasut dengan ajakan syaitan supaya jadi kafir tidak. Dia yakin dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam, dia tetap pegang. Walaupun di dakwah, di dakwah, di kempen itu mendapat pertolongan Allah sehingga dia tetap berada di dalam agama Islam. Kemudian adakah cukup, adakah nafsu dan syaitan iblis akan berputus asa apabila ajakannya supaya kita ni jadi kafir tidak dipedulikan? Dia tidak berbuah hati, dia akan cari jalan lain. Apa jalan lain? Dia kata, kau orang Islam, kamu orang Islam dah, tak perlu nak beribadat dah. Tak perlu nak beribadat, kamu orang Islam, pasti syurga. Kamu orang Islam, pasti kamu syurga dah. Jadi tak perlu nak sembahyang, nak begini, nak begitu, tak perlu dah. Kamu orang Islam. Dia hasut situ pula supaya jangan beribadat. Maka hamba-hamba Allah yang mendapat pertolongan Allah, dia akan mengatakan apa? Aku mesti beribadah, kerana ibadah itu bekalan mati aku. Ibadat itu bekalan mati, aku mesti kena beribadat. Mau tak mau mesti. Kalau aku tak beribadat di sini, nanti aku mati tanpa membawa bekal. Itu orang yang dapat taufik, pertolongan Allah. Dia akan dapat melawan bisikan syaitan ataupun nafsu yang menghasut supaya jangan beribadat. Lalu dia beribadat. Baik. Adakah syaitan nafsu berpuas hati? Tidak. Dia tak senang, dia tak suka, dia tak seronok apabila melihat hamba-hamba Allah ni taat kepada Allah. Makin banyak amalnya, makin tinggi darjatnya di sisi Allah, makin dibenci oleh syaitan dan nafsu. Maka mereka akan mencari jalan bagaimana untuk menjatuhkan martabat orang-orang ni di sisi Allah. Lalu dibisikkan dalam hati kita supaya tadi berdengki, berdendam, bersangka buruk, riya. Kenapa tu? Kerana dengan adanya penyakit ini kita dibenci oleh Allah walaupun ibadat kita seperti malaikat sekalipun. Contohnya dengki. Bila ada dengki dalam hati kita, iri hati, dengki, sama artinya kita tidak beribadah. Kenapa? Kerana penyakit dengki itu menghapuskan segala pahala amal kebajikan yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Tengok dahsyat tak permainan dia. Dia tak dapat pintar sini, dia pintar di sini. Tak dapat pintar sini, dia pintar di sini. Tujuannya apa? Nak menggagalkan kita ni, muslimin muslimat ni, nak menggagalkan kita nanti di hari akhirat. Jadi kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati, waspada. Kalau dia nak ajak kita jadi kafir, kita tak mau. Dia kata jangan ibadat, kita beribadat. Dia masuk halus sikit lagi, berdengki, berdendam. Kerana benda ni menghapuskan ibadat juga. Habislah kita, na'udzubillah. Jadi balik akhirat dalam keadaan dibenci juga oleh Allah, walaupun pada zahirnya nampak banyak dah melakukan amal soleh. Jaga-jaga ni, pakak-pakak kita jaga-jaga, hati-hati. Musuh kita Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, musuh kita syaitan. Dia akan cari jalan ke mana-mana pun nak pastikan kita balik akhirat dalam keadaan kita mendapat kecelakaan, kebencian Allah. Hati-hatilah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bukan cerita main-main tuan-tuan ya. Ini bukan cerita lolok ni. Penat je kita ke surau, ke masjid, tahajud sini, tahajud sana, pergi haji sedekah sini, sedekah subuh, sedekah Jumaat, sedekah macam-macam. Tapi dalam hati ada dengki, tak ada faedah. Tak ada faedah. Allah tak terima semua amal kita. Habislah pahala. Jadi penat tak kita buat? Penat. Jadi kena buang sifat tu. Sebab tu sifat tu haram hukumnya ada dalam hati. Jangan simpan.
kena buang. Kalau tak nanti kita menyesal. Kita menyesal sehari-hari menyesal. Biar orang nak berdengki dengan kita, kita jangan dengki. Biar orang nak iri hati dengan kita, kita jangan iri hati dengan orang. Biar orang nak doakan yang jahat-jahat pada kita, kita jangan doakan yang jahat-jahat pada orang lain. Jangan. Sampai bila kita nak beribadat macam tu? Buat hancur, buat hancur, buat kita yang hancurkan sendiri. Rugi kita. Maka engkau berdiri dan ia Allah melihat akan dikau. Macam mana kita ni contohnya sedang, kalau pada zahir lah kita ni seorang pekerja yang sedang diperhatikan oleh majikan kita, yang sangat tegas pendiriannya. Macam mana keadaan kita berkhidmat, bekerja, dah tentulah kita akan membuat yang terbaik. Tapi tu majikan, dia hanya nampak kelakuan zahir kita saja, dia tak dia baca hati kita. Zahir majikan kita tengok bagusnya lah bekerja ni, bagusnya datang awal, kerja bagus. Dia tak tahu dalam hati bekerja dia menyumpah-nyumpah. Sambil-sambil buat kerja, dalam hatinya sumpah seganas majikan dia. Tapi Allah tahu zahir batin. Maknanya kena takut lah, kena takut sungguh-sungguh. Kena takut sungguh-sungguh. Maka engkau berdiri dengan hebat dan sakinah. Jadi hasil daripada i'tiqad, pegangan dan kepercayaan dalam hati engkau tadi tu, sewaktu kau solat tadi tu, merasakan diri kau diketahui oleh Allah zahir dan batin, dilihat oleh Allah, maka sepatutnya engkau berdiri makna solat tadi serta merasakan kehebatan Allah dan sakinah. Makna tetap tenang. Berdiri. Kita tengok Ashkar tu, dia berdiri zaman waktu dia berkawan, bila dia punya Allahumma salli ala Muhammad, ketua-ketua dia misai-misai tebal dua dekat depan tu, dengan tongkat tengok dia berdiri. Tak bergerak. Tak bergerak, tak menoleh. Sampai kawan tumbang pun tak berani nak tolong. Gerun. Sebab dia tahu depan dia tu ada orang-orang besar. Depan tu ada orang pangkat-pangkat besar. Jadi dia merasakan kehebatannya, maka dia berdiri dengan penuh ketekunan. Ni kita dah sembahyang berdiri macam lalang kena tiup angin. Dapat kalau yang sembahyang dekat dengan kipas lagi. Kipas yang macam tu. Time kipas ke dia, lah ke dia. Time tak kena angin, tak ada diam ya. Maknanya adab lah tu, adab. Kena merasakan kehebatan aku sedang diperhati. Allah perhati zahir aku, Allah perhati batin aku. Allah tengok adab akhlak aku yang zahir, Allah tengok adab akhlak aku yang batin. Sebab tu solat ni kena tenang sebenarnya. Kena tenang-tenang. Sebab tu makruh. Makruh kalau kita nak kejar solat berjamaah, makruh berlari. Makruh berlari nak dapatkan rakaat sembahyang berjamaah. Tu imam Allahu Akbar, kita lari. Tengah-tengah. Allah. Bismillah. Mana nak hasil ketenangan, kekhusyukan tadi dalam keadaan diri kita macam tu? Sebab tu makruh. Kecuali solat Jumaat. Kecuali solat Jumaat. Kalau solat fardu tak apa, walaupun tu imam tu dah duduk rakaat terakhir dah, berdiri rakaat terakhir dah, jalan biasa. Andai kata tak dapat, pahalanya disurat seperti orang solat berjamaah. Itu kelebihan orang. Kalau dah memang dia betul istiqamah, memang dia solat berjamaah, tiba-tiba dia pergi sampai masjid, tengok orang habis dapat pahala jamaah dia, walaupun dia tak dapat solat hari tu, waktu tu pahalanya dia dah. Itu kelebihan orang yang istiqamah solat berjamaah. Itu makruh berlari jalan biasa. Jangan besar azan ni masih di sini azan. Ada ni timbalan ni.
Jangan main-main. Bila dah ada timbalan lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rahman ya Rahim ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dan ketiganya bahawa engkau mengetahui. Maksud mengetahui di sini meyakini di dalam hati bahawa engkau musalli, orang yang solat. Mengetahui makna meyakini sungguh-sungguh di dalam hati bahawasanya ia Allah mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Jadi seandainya dalam hati kita bersibuk, berbimbang, memikirkan perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan urusan sembahyang kita, contohnya di dalam hati kita sibuk, berbimbang, memikirkan tentang hal-hal urusan dunia kita, ataupun mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diketahui oleh Allah kita ni orang yang tidak beradab dengan Allah di dalam sembahyang.
yakni zahirnya sahaja menghadap kepada Allah, tetapi hatinya membelakangkan Allah. Zahir kita sahaja menghadap kepada Allah, tapi hati kita tidak pun menghadap kepada Allah. Hati kita menghadap dengan urusan dunia. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah yang berhak duduk di dalam hati kita di dalam sembahyang. Suami, isteri, anak-anak, pekerjaan, jawatan, apa semua tak boleh ada dalam hati kita. Kalau ada, Allah tahu. Allah tahu hamba-Nya tadi yang sedang solat tadi, hatinya tidak hadir dengan Allah. Tubuhnya sahaja hadir, tapi hatinya tidak hadir. Hatinya masih lagi bersibuk dengan dunia. Sebab tu sunat hukumnya menyelesaikan urusan dunia terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang seorang, sunat menyelesaikan urusan dunia ataupun urusan akhirat yang lain sebelum mendirikan solat. Tapi dengan syarat waktu solat masih lagi lah, awal waktu. Contohnya kita bekerja di pejabat ataupun suri rumah, buat kerja di rumah ataupun apa sajalah, tiba-tiba masuk waktu solat, maka kata ulama sunat selesaikan dulu dan niat dalam hati, aku nak solat pukul berapa. Contohnya Zuhur masuk pukul 1, pada adatnya, golibnya kerja yang kita nak buat ni katalah setengah jam lagi selesai. Aku nak solat Zuhur pukul 1.40, aku nak solat. Selesaikan dulu kerja dia. Kalau masak, selesaikan masak dulu. Kalau masak, selesaikan masak dulu. Kalau ada kerja pejabat sikit lagi, selesaikan dulu. Ini seandainya kalau kita tidak selesaikan, nanti terbawa-bawa di dalam sembahyang. Nanti takbir Allahu Akbar, ingat ikan belum siang, pintu dapur terlupa nak tutup, kunyit lupa beli dalam solat tadi. Mulutnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya kunyit, kucing. Selesaikan dulu, dapat pahala. Selesaikan tadi, dapat pahala. Kenapa tu? Apa tujuan selesaikan tadi? Kerana nak menjaga sembahyang, supaya sembahyang yang kita nak dirikan nanti tidak ada lagi gangguan. Tapi dengan syarat masanya buah lagi lah. Jangan dah hujung-hujung waktu pula dah. Begitu hukumnya sunat. Kecuali kita solat berjamaah. Solat berjamaah tak apa. Solat jemaah ni dia kebal, walaupun tidak khusyuk, pahalanya sempurna. Kalau sembahyang seorang tak ada khusyuk, tak ada pahala. Sebab tu bagi orang yang nak sembahyang, suka sembahyang seorang diri ni, maknanya disunatkan menyelesaikan dulu urusan-urusan tadi tu, supaya nanti hatinya tidak berbimbang di dalam sembahyang, memikirkan urusannya yang belum selesai. Tapi kalau ada orang walaupun kerjanya tengah-tengah buat azan ditinggalkan, dalam hati tak ingat langsung, silakan, tak ada masalah. Tengok masing-masing lah. Sebab keadaan iman itu tak sama. Keadaan iman manusia ni tak sama. Ketakwaan iman, ketakwaan hamba ni tak sama. Ada tinggi, ada rendah. Ada orang di tengah-tengah buat kerja, azan dia berhenti. Dalam solat tak ada terfikir langsung tentang kerja dia, tu lain. Kita tengoklah hati kita macam mana. Daripada kita selesaikan kerja tadi dulu, nanti dalam sembahyang tenang setenang-tenangnya, boleh khusyuk, boleh hadir hati. Itulah yang afdal bagi diri kita, daripada kita kononnya nak ambil awal waktu, tengah siang-siang ikan, Allahu Akbar, kita pun bergaduh, tinggalkan ikan, ambil wuduk, terus sembahyang daripada awal sampai salam, memikirkan tentang kerja kita tadi yang tak habis, kosong pahalanya. Kosong pahala.
Sebab tu sifat gopoh dalam ibadat tu di antara sifat yang dibenci oleh Allah. Gopoh gapah dalam ibadat memanglah bagus solat awal, tapi tengok keadaan dulu. Macam mana keadaan kita tadi tu? Mana lebih sembahyang awal waktu dalam keadaan hati kita berbimbang dengan urusan dunia tadi, ataupun lewatkan sikit dalam keadaan hati kita dapat khusyuk kepada Allah? Mana lagi banyak pahala? Mana lebih afdal? Memang awal waktu tu afdal, tapi kalau begitu keadaannya tidak afdal untuk diri kita, kecuali berjamaah. Jemaah tak apa. Dalam hati tak khusyuk sempurna pun dapat pahala sempurna asbab berjamaah. Sembahyang jemaah lain, sembahyang seorang diri lain. Jadi bahawa engkau mengetahui, makna yakin bahawanya ia Allah mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Apa yang kita fikirkan dalam hati dalam solat tu, apa yang kita fikirkan, bukan dalam solat je sebenarnya. Di luar solat pun tetap Allah tahu apa yang ada dalam hati, bukan dalam solat saja. Di luar solat, di mana-mana pun Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita tu. Ada benda baik ke, ada benda jahat ke, ataupun bercampur benda baik dengan benda jahat ke, Allah tahu. Maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Nampak tak tu? Selesaikan daripada sembahyang kamu nanti dibimbangi dalam hati tadi, berbimbang dengan urusan-urusan dunia. Selesaikan supaya nanti dalam solat kau boleh sempurna khusyuk. Kemudian ada pun takbir itu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih lagi jazam. Takbiratul ihram tu Allahu Akbar. Kita membacakan Allahu Akbar tu dengan rasa membesarkan Allah. Sambil bertakbir Allahu Akbar tu merasakan diri kita ni hina, diri kita ni kotor, diri kita ni rendah, diri kita ni keji. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih besar, yang lebih agung melainkan Allah. Waktu tu Allahu Akbar. Waktu kita mengucap, melafazkan takbir jadi Allah, dilafazkan dengan penuh takzim, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, bahawa engkau angkatkan 2 tangan berbetulan 2 telinga. Baik. Kalau dalam kitab ni dia ada buat catatan sikit. Dia kata apa? Para fuqaha 4 mazhab ittifaq mengatakan sunat. Tapi sunat apa tu? Sunat hai'ah namanya. Sunat hai'ah, angkat tangan ni. Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Kalau tak angkat pun tak apa. Tapi sunat hai'ah tu merupakan perhiasan sembahyang. Jadi jangan ditinggalkan. Walaupun sunat hai'ah jangan tinggal, sebab dia perhiasan sembahyang. Kalau buat semua sunat-sunat hai'ah ni, sembahyangnya jadi lebih cantik lagi, lebih indah lagi, lebih berhias-hias maksudnya. Kalau kita tak buat sunat-sunat hai'ah ni, sah sembahyangnya tapi tidak cantik, tidak secantik yang berhias tadi. Kata fuqaha, katanya berittifaq ulama mengatakan sunat mengangkatkan 2 tangan ni ketika takbiratul ihram pada permulaan solat, iaitu membetuli 2 bahunya pada mazhab Maliki. Si Maliki dia kata apa? Berbetulan 2 bahu dia. Dan Syafi'i. Dan pada mazhab Hanbali memberi pilih pada mengangkatkan 2 tangan kepada cabang 2 telinganya ataupun membetuli 2 bahunya. Kata fuqaha Hanafi, membetuli bagi laki-laki dengan 2 ibu jarinya akan 2 telinganya, dan perempuan membetuli 2 bahunya. Kata Imam Nawawi apa pula? Dia kata makna mengangkat 2 tangannya itu bahawa membetuli hujung anak jarinya atas hujung telinganya. Hujung anak jarinya membetuli, menyamai maksudnya 2 hujung telinga belah atas. Dan 2 ibu jarinya membetuli 2 cuping telinganya, ni cuping telinga. Dan 2 tapak tangannya membetuli 2 bahunya. Dan telah iktimad ulama Maliki akan ini kaifiah sama. Yang begitu. Allahu Akbar. Sunat hai'ah hukum ini.
Keduanya bahawa engkau angkatkan dua tangan berbetulan dua telinga. Dan ketiga bahawa adalah hati engkau hadir. Hati engkau tidaklah hadir. Hadir apa? Apa maksud hadir hati? Maka engkau takbir dengan takzim. Hadir hati mengingat Allah. Menghadirkan Allah dalam hati maksudnya. Mengingatkan Allah dalam hati. Mengingatkan kebesaran Allah dalam hati. Mengingat, menyadari bahawasanya kita mendirikan solat ini semata-mata rahmat Allah, pertolongan Allah. Aku boleh takbir, aku boleh baca, aku boleh ingat, aku boleh bergerak, aku boleh mengerjakan rukun-rukun. Ini semua adalah anugerah pertolongan Allah semata-mata atas diri aku. Kena ingat dalam hati begitu. Usahalah. Syaitan memang dia nak memalingkan hati kita daripada mengingat tu. Dia nak bawa kita memikir benda-benda lain. Kena ingat aku sedang solat, aku sedang menyembah Allah, Allah sedang memerhatikan aku. Kena lawan. Jangan ikutkan bisikan tu, nanti lama-lama kita akan dihanyutkan jauh langsung tak ada hadir hati kita. Itu yang menjadikan kita lupa rakaat, lupa bacaan, sebab hati kita dah tak hadir dah pergi berjalan mana-mana tak tahu lah dalam solat tadi. Dalam solat hati kita berjalan-jalan, bersiar-siar, pergi shopping komplek, gitu dalam solat. Dan ketiga bahawa adalah hati engkau hadir, maka engkau takbir dengan takzim. Takbir, membaca takbir tadi dengan penuh membesarkan Allah. Maha hebat Allah, maha agung Allah. Kena ingat aku boleh solat ni, yang menggerakkan hati aku solat, yang menolong aku solat. Aku boleh mengingat tentang solat, apa nak baca, rukun apa, ni mulut aku boleh gerak-gerak ni membaca ni. Semua ini pertolongan Allah. Aku sedang ditolong oleh Allah untuk mendirikan solat. Begitulah juga ingat, kalau kita boleh ingat Allah dalam hati, ingat itu juga pertolongan Allah. Kita sedang solat, hati kita boleh mengingat kepada Allah, itu juga pertolongan Allah. Itu juga pertolongan Allah. Sehingga lenyap diri kita itu, tidak merasakan kewujudan diri kita, sehingga tidak merasakan kehadiran diri kita dalam solat tadi itu. Bahkan hatinya semata-mata memandang kepada anugerah Allah. Dia tak nampak hebatnya, ilmunya, tenaganya, usahanya, tak ada. Ya, dia tak pandang situ. Faham tak? Itu yang kata lenyap diri dia tadi, dengan makna hatinya tidak memikir langsung tentang kewujudan diri dia itu yang menjayakan solat. Bahkan semata-mata limpah kurniaan pertolongan Allah. Boleh tak kita nak solat kalau Allah tak bagi roh? Tak boleh itu. Boleh tak kita nak solat kalau tak bagi jasad? Roh pinjam Allah punya, jasad pinjam Allah punya, gerak-geri pun Allah tolong. Betul? Gerak-geri kita ni siapa yang buat? Allah yang jadikan gerak-geri kita. Dah mana? Kita bahagian mana kita? Kita bahagian mana? Cuba bagi tahu. Semata-mata anugerah Allah. Jadi bila hamba tu tadi menyedari hakikat sebenarnya yang menjayakan diri itu solat adalah semata-mata pertolongan Allah, belas kasih sayang Allah, ihsan daripada Allah, hadiah daripada Allah, sehingga dia tak merasakan kejayaan di dalam mendirikan solat tadi adalah jasa bagi diri dia. Maka hamba yang macam ni, insya-Allah tidak ada di dalam hatinya perasaan nak ujub, riak, takabur dalam sembahyang. Nak takabur apa? Nak sombong apa? Aku solat ni pun A to Z, zahir batinnya pun dibantu oleh Allah. Lainlah aku solat ni dengan ilmu aku, dengan tenaga aku. Boleh tak tenaga kita memberi bekas? Tak boleh. Kita dah belajar tauhid. Tenaga kita yang ada dalam badan kita ni sebagai sebab yang tak boleh memberi bekas apa-apa pun. Jadi orang yang sombong, sebab apa dia sombong? Dia memandang diri dia. Dia memandang diri dia.
ilmunya. Aku boleh solat, aku boleh jadi soleh, aku boleh jadi bertakwa ni sebab ilmu aku banyak ilmu. Kemudian aku bersungguh-sungguh usaha, dia pandang usaha dia. Habislah. Itu yang disombong. Sebab tu nak orang puji dia, sebab dia merasakan kejayaan di dalam ibadat tadi adalah hasil daripada usaha dia, ilmu dia. Tapi bagi orang yang tak nampak, yang tak memandang benda-benda itu, sebab dia tahu itu semua makhluk Allah. Apa yang nak disombongkan? Kita berjaya mendirikan solat tadi semata-mata pilihan Allah. Siapa yang menggerakkan kita nak solat? Siapa yang menimbulkan perasaan dalam hati nak solat? Bukankah Allah? Siapa yang memberi pertolongan kita buat ibadat? Allah. Dah, apa yang kita nak sombong? Kalau Allah tak tolong, boleh kita solat? Mustahil kita boleh solat kalau tidak dibantu oleh Allah. Begitulah. Orang-orang tu lah, kita tak ada duduk cerita macam tu lah. Orang-orang tu macam tu lah. Orang-orang yang arif billah, mengenal Allah tu macam tu lah solat dia. Tu yang dia kata lenyap dirinya dalam solat tu maksudnya bukan dia gaib. Tengok mana imam dah tak ada imam gaib itu cabut lagi tu imam. Bukan gaib tu, hatinya tu tadi tak pandang langsung, tak teringat langsung tentang dirinya, bahkan hatinya sepenuh-penuh memikirkan kebesaran Allah. Bukan senang nak sampai itu. Hati kena bersih sungguh-sungguh. Orang kita hati ada hasad, ada dengki, ada macam-macam. Macam mana lah dapat benda-benda macam tu, duk campur benda kotor. Benda kotor, sebab tu kena bersihkan hati tu. Kena bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. InsyaAllah Allah akan bagi hati yang macam tu. Sebab benda-benda bersih itu dia cemburu dengan benda-benda kotor. Dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali dalam hati tadi. Kemudian ada pun qiyam. Sikit lagi. Ada pun qiyam, kesempurnaannya qiyam itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau jadikan matamu pada tempat sujud kamu. Jadikan mata kamu pada tempat sujud kamu. Mana tengok tempat sujud. Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahawa disunatkan tilik kepada tempat sujud kerana itu terlebih hampir kepada khusyuk. Maknanya dengan kita memandang kiri kanan, depan belakang, atas bawah, dengan kita memandang tempat sujud, mana yang mendekatkan hati kita lebih mengingat kepada Allah. Jadi memandang tempat sujud itu lebih mendekatkan kita kepada mengingat Allah berbanding dengan kita melihat di depan, di kiri, di kanan. Sebab apa? Setiap apa yang dilihat oleh mata akan dipikirkan oleh hati. Betul tak? Apa yang dilihat oleh mata akan dipikirkan oleh hati. Sebab tu sunat, di sisi mazhab kita sunat tengok tempat sujud tu. Tetapi tengok tempat sujud pun tak khusyuk pula sekarang. Sejadah kita banyak benda tersembunyi. Betul tak? Sejadah kita banyak objek-objek tersembunyi. Betul tak umuman? Lepas tu dalam solat kita sibuk cari benda tersembunyi. Dalam solat cari benda tersembunyi. Ini macam lampu suluh betul. Biasa tak umuman? Biasa kita pun macam tu juga. Ini macam binatang anjing ke apa benda ni. Dalam solat tu di sini pun tak khusyuk juga. Sebab tu kalau memejamkan mata lebih menghadirkan hati kepada Allah, afdal berjamaah tu. Ataupun jangan guna sejadah tu, cari sejadah lain, ganti sejadah yang tak ada apa-apa, kosong, putih supaya hati kita tidak bersibuk memikirkan apa yang kita lihat. Kalau nak bagus lagi, kain putih, letak batu nisan sebelah kita, tulis nama, tarikh, buat tanda soal. Tak lama lagi kita insya-Allah dia boleh khusyuk. Pakat piku batu nisan seorang sebiji datang sembahyang rumah ni. Bid'ah pula dah. Baik tu tengah suruh muhim. Mana bawa batu nisan ramai? Pergi solat jemaah kan?
Buat apa? Khusyuk. Nak dapatkan khusyuk. Tu imam tu ni sama sikit. Sebab tu imam. Kalau imam satu dia lawan banyak bagi besar dia punya Allah SWT betul ngantuk mengaji ni jangan main ngantuk biasa macam tak tidur tapi terlelap kemudian keduanya tengok tempat sujud jangan mata kita melilau gitu sebab nanti hati kita akan sibuk memikir apa benda tu jadi tak adalah hati kita mengingat kepada Allah ataupun menghadirkan erti maksud bacaan-bacaan tasbih, Quran, zikir yang kita baca dalam solat sebab memikirkan apa yang mata kita lihat. Keduanya bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Makna tetapkan hati kamu tu kepada mengingati Allah. Ingatkan aku ni ditolong oleh Allah, aku boleh solat ni semata-mata rahmat kau ya Allah. Mustahil aku boleh solat kalau kau tak tolong. Mustahil aku ni boleh mendirikan solat tanpa taufik kau ya Allah. Kena ingat, aku boleh berdiri ni dengan kekuasaan kau ya Allah. Aku boleh membaca ni dengan kekuasaan kau. Aku boleh mengingat surah-surah dan aku boleh memahami tata cara nak mendirikan solat ni. Semuanya ini adalah anugerah daripada engkau ya Allah. Kalau Allah ambil ingatan kita, boleh tak kita nak solat tu ikut aturan ni? Silap-silap kita bagi salam dulu baru takbir. Dah, kalau Allah Ta'ala tarik balik ingatan kita, kewarasan kita, orang mula-mula takbir, kita bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tu imam. Rupa dah dipalingkan ingatannya oleh Allah. Jangan main-main. Sebab tu kita boleh ni serba-serbi ditolong oleh Allah. Sebab tu jangan nampak hebat kita, pandai kita, ilmu kita. Tu semua makhluk yang tak boleh memberi berkah pun. Dan ketiganya bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Apa hukumnya? Dimakruhkan berpaling ke kanan ke kiri. Makruh, mengurangkan pahala sembahyang. Mengurangkan pahala sembahyang kalau berpaling ke kiri ke kanan tanpa hajat, kecuali ada mudarat. Contohnya ada budak kecil nak terjun tingkap ke, tu boleh tengok. Ni tak saja-saja santai-santai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan buat kerja macam tu ni. Makruh. Silap-silap kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal sembahyang. 1 2 3 batal. Turut-turut. Kalau tak boleh tahan, pergi ambil hospital tu. Pakai biar tetap kepala kita. Pergi minta hospital free jadi bagi insyaAllah. Buat apa ni moci? Nak supaya kepala saya ni jadi tetap dalam sembahyang kan. Dia bagi free dia. Farmasi pun ada juga tu insyaAllah. Kita ni. Kemudian kadang-kadang dia jadi tobiat, dia jadi terbiat. Jadi tobiat payah nak buang dah. Payah nak buang dah. Kalau dah jadi tobiat ni, dah jadi kebiasaan, mesti nak toleh kiri kanan atas bawah. Adapun kesempurnaan qiraah itu, mata tadi ingat tu walau pandang tempat sujud, kadang-kadang kepalanya tak bergerak, matanya pula duk jeling-jeling. 2 kali 5 lah tu. Kepalanya tunduk dah, tapi mata dia jeling. Siapa lalu dia tengok. Dia tengok orang sebelah siapa. Mamat pun dah ni. Apa dia? Dia kenal siapa orang sebelah, pakai baju apa. Semua dia tahu. Ada pun kesempurnaan qiraah itu 3 perkara. Pertama, engkau baca dengan bacaan yang sahih. Baca rukun-rukun qauli khususnya, baca dengan betul. Macam mana nak betul? Pergi ngaji.
Kalau kita tak ngaji tajwid, mana kita nak tahu bacaan kita tu sah ke tidak dalam solat, betul ke tidak? Ustaz kita pergi ngaji sampai pukul 1 ustaz kita mengajar. Sampai pukul 1 ustaz mengajar, nunggu orang datang ngaji pergi ngaji ustaz bersungguh-sungguh nak curahkan ilmu, pergi ngajilah. Tak nak baca 30 juzuk, pergi ngaji bab bacaan dalam solat saja. Cakap awal-awal, ustaz saya tak nak ngaji Quran sampai khatam. Dah tu saya nak ustaz betulkan bacaan-bacaan solat daripada takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi. Tapi surah inna a'tayna dengan qulullah je ustaz. Betul tak sah tak kalau saya baca macam ni, sah tak sembahyang? Pergi belajar. Kalau tak nanti tak sah. Kalau rukun-rukun qauli bacaannya tidak betul, tak sah lah sembahyang kita. Tak sah sembahyang. Jangan main-main. Rukun qauli bacaannya mesti betul satu, kemudian mesti dengar kat telinga kita tu rukun-rukun qauli. Rukun qauli mesti baca dengan keluar suara, bukan keluar angin. Kecuali dia ada sakit tekak, dia sakit tekak, batuk-batuk, angin, itu lain, itu dimaafkan. Ni tak sihat. Kalau bercakap boleh keluar suara. Peliknya dalam sembahyang berangin je. Tak sah tuan-tuan, jaga baik. Rukun qauli kalau surah tu ada maaf lagi. Rukun qauli takbiratul ihram, Allah macam ular kobra patutnya. Tak sah lah, hilang makhraj. Tak percaya kita tanya ustaz. Ustaz betul. Cuba tuan-tuan baca alif bata tu huruf hijaiyah daripada alif sampai ke ya berangin. Apa bunyi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ustaz kita nama ustaz? Ustaz Lan. Ustaz Lan tolong semak bacaan dia ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa je. Mana makhraj dia duduk? Semua berkumpul kat sini. Padahal makhraj tu ada rumahnya masing-masing, tempat keluar huruf. Makhraj ni tempat keluar huruf tu ada rumahnya masing-masing. Jangan duk ceroboh rumah orang semua. Ni alif pun situ, ya pun situ, ta pun situ, ha pun situ. Semua berangin. Okey tak ustaz? Keluar balik suara dia. Itu tak sah tuan-tuan. Penat kita sembahyang. Kecuali dia belajar sungguh-sungguh, tapi tak boleh nak repair dah. Tok guru iktiraf dah, keluar sijil dah, dia memang tak boleh baiki dah bacaan. Orang yang tahap tu walaupun bacanya salah, makhrajnya tak betul, sah sembahyang untuk dirinya sahaja. Nak jadi imam tak boleh. Nak jadi imam tak boleh. Nak ambil dia genapkan 40 orang Jumaat boleh. Nak jadikan dia imam Jumaat tak boleh. Tu dengan syarat apa tadi? Dia mengaji bersungguh-sungguh, walaupun bacaannya tak betul, sah sembahyang dia. Berbanding dengan orang yang bacaannya salah kerana tidak mengaji, kata ulama tak sah sembahyangnya tiap waktu, untuk dirinya sendiri pun tak sah. Penat sembahyang, sembahyang tak sah. Jadi pergilah mengaji tuan-tuan, jangan malu. Kenapa nak malu? Kita nak mengaji. Malu tak mengaji, bukan malu ngaji. Tak mengaji itu patut malu. Dan mana tadi? Tu baca dengan sahih, dengan tartil, dengan teliti. Jangan kalut-kalut. Dan ketiadaan lahan, dan tiada kesalahan, makna kesalahan yang boleh mengubah erti dan maksud bacaan. Yang keduanya, engkau baca dengan tafakkur. Apa yang kau baca tu kalau dapat, kalau boleh kau fikirkan apa maksud-maksud bacaan, apa hukum hakam yang terkandung di dalam bacaan-bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir tadi, dan tadabbur akan maknanya, menghayati makna-makna ayat tadi tu. Dan ketiganya, bahawa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Maksudnya kalau
Saya punya kitab muka surat 203. 203 nanti senang nak cari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina wa hadhihi qudri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillah.